So kalau polinomial maksudnya formula dia kena tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1, lepas tu darab dengan hasil differentiate bahagian dalam ni adalah dapat 1. Macam itulah dia punya jalan kerja. Ya, 1. So kita akan dapat macam ni. Sama dengan X tambah 2 tambah 1 dapat 3. Lepas tu bahagi dengan 3 darab dengan 1. Macam tu. Tapi 3 darab 1 tak payah tulis lah sebab awak dah mahir kan. Jadi kita tahulah 3 ni adalah hasil darab dengan 1. Okay, ni dah dapat jawapan. Biasanya kalau dah dapat jawapan ni kita akan letak tambah C. Tetapi disebabkan ini adalah definite integral yang ada limit, jadi tambah C ni kita kena buang. Kebiasaan kita buat tambah C ni kena buang. Dan awak gantikan petak besar ni. Dia kadang-kadang ada orang buat petak besar. Ada setengah buku tu dia just buat garisan straight line macam ni je. Kalau buat garisan straight line ni macam ni pun betul juga. Tapi kalau untuk awak ni kalau confuse, kita buat je dalam bracket besar macam ni. Okay, dan kita letak limit dia. 3 dengan negatif 1. Kat mana datang limit ni? Daripada soalan. So ini nama dia limit atas dan ni limit bawah. Jadi nak kena ganti yang mana dulu? Kita ganti dulu limit atas ni. Ni ganti dulu. Ganti, kena tulis sikit lah. Limit atas tolak ganti limit bawah. Macam tu. Okey. Jadi kat mana kita nak ganti 3 dengan negatif 1 ni? Kita akan gantikan 3 ni pada tempat X ni. Jadi sekiranya kalau kita nampak kat sini ada seketul je X, maknanya kita ganti 3 tu pada X je lah. Sebab kadang-kadang ada setengah soalan dia sampai ada 2-3 X. Maknanya X kuasa 2 tambah X kuasa 3 tambah X kuasa 4. Jadi X tu lah kena ganti 3. Itu maksud dia, tu nama dia ganti limit. Okay, kalau yang ni soalan ni dia ada 1 je X, so kena ganti 1 je lah. Okay, so kalau nak senang, bila kita nampak dekat sini, dia kata ganti limit atas and then tolak dengan ganti limit bawah kan. Jadi kebiasaannya saya akan buat macam ni. Sama dengan saya akan buka kurungan besar. Ni khas untuk ganti limit atas. Tolak dengan ganti limit bawah. Dua bracket. Dan memang formula ditolak. Jangan buat tambah sebab memang formula untuk definite atas tolak bawah. Jangan pergi buat atas tambah ke apa ke, tak boleh. Dia kena memang tolak kat sini. Okay, so sekarang ni ganti limit atas kan. Jadi saya akan salin benda ni semua letak kat bawah ni. So saya akan letak bawah tu, dia akan dapat kurungan. Saya ganti limit tadi 3 tambah 2 kuasa 3 bahagi 3. Macam ni. Dan tolak dengan, okay, bila tolak ni benda yang sama juga tapi kena gantikan negatif 1 ni dekat X. Itu maksud dia. Okay, jadi saya akan buat kat sini. Buka kurungan negatif 1 tambah 2 tutup kurungan kuasa 3 per 3. Macam ni. Okay. Jadi apa yang perlu buat adalah sekarang differentiate awak dah integrate dah settle dah kat sini 1 markah. Awak ganti limit atas dengan limit bawah ni 1 markah. Dan sekarang ni kena cari jawapan ni berapa. Jadi saya akan buat kat bawah ni. Awak pun ambil lah kalkulator. So bila nak ambil kalkulator tu awak tekan lah. Dalam kelas hari tu saya ada ajar kan. Saya ada ajar cara nak guna alpha X kan. So kalau nak siapa nak guna alpha X boleh. Maksud sekarang ni kita akan buat bracket alpha X tambah 2 untuk kurungan kuasa 3. Okay, and then perkan dengan 3. Masukkan macam ni dulu input dia. Kemudian kita akan panggil calculate ni, CLC. Kalkulator saya CLC kat sini, tapi awak punya kalkulator awak mungkin ada kat sini lah, kat option ni. So tekan CLC. Dia akan tanya X dia berapa. So disebabkan kita ganti X dia 3, so kita letaklah 3 dan sama dengan. Dia akan dapat jawapan dia 125/3. Maksudnya kiraan bracket pertama ni dia akan dapat 125/3. So kita tulis kat sini 125/3. Ni nilai dia. Tolak dengan, okay, belakang ni kita kira pula. So kita guna lagi calculate tadi.
Masukkan nilai negatif 1. So ambil negatif 1 dan sama dengan. So dia akan dapat belakang tu adalah 1/3. Ni jawapan awak macam tu. Okay, so last kali apa yang perlu buat, barulah kita tolak nilai ni. 125/3 tolak 1/3. Kalau dalam buku tu dah ada lah. 125/3 tolak 1/3. Dia akan dapat jawapan dia adalah 124/3. Okay, right. So setakat ni boleh faham tak definite integral tu kat mana berlaku? Boleh tak faham? Boleh. Jadi definite integral dia sama je macam kita buat sebelum ni. Cuma beza dia ni je. Kaedah gantikan limit atas tolak dengan limit bawah. Dan make sure awak kira dulu satu persatu. Jangan gopoh lah. Janganlah pergi buat sekaligus. Saya takut salah masuk kalkulator dia akan jadi jawapan lain. Jadi buat dulu satu persatu sebab nanti jalan kerja ni kita akan guna masa nak cari luas di bawah graf nanti. So make sure betul-betul faham yang integrate ni wajib kena buat dulu, lepas tu baru kita ganti limit. Okay? 3x kuasa 2 tambah 2x. So limit dia okay, dapat tak? Jawapan dia 44. Tiga kurungan 5 berapa? 289/6. Kenapa 289/6? Oh ya Allah, saya tertinggal kuasa 2 okay. Ni kuasa 2 sorry. So kalau kuasa 2, so dia akan dapat 95/2. Dia akan dapat 95/2 kat sini. Aku dapat 200 lebih. Dia akan dapat 95/2 kat situ. And then untuk ganti yang ganti 1 pula, ni ganti 1. Ni ganti 1. 72. Yes, 72 betul. 72. Betul. And then 95/2 tu tolakkan dengan 7/2. Papa. Yes. Berebut Okay, so dapatlah 44. Ni jawapan dia. Cuma sini tadi siapa yang dapat line daripada saya ni cuba check balik. Patutnya dapat 95/2. So make sure tekan kalkulator tu dengan betul lah. Pastikan bracket ke pecahan ke. Okay. Boleh faham Miss, Boleh. nak tanya boleh tak? Boleh. Apa dia? Ni kan bila integrate panggil je. Yes, integrate. Daripada sini sampai sini. Integrate. Okey, kan kurungan tu kan ada 1 je kan. Lepas tu tambah 1 jadi 2 kurungan tu kan. Aku lupa dengan 2 lah. Kurungan jadi 1? Mana? Oh ni kurungan je 1, lepas tu dapat 2. Ni. Kan 2x tambah 2 kuasa 2. Itu salah. 2x kuasa 2 kuasa 2. Ulang balik. 3x tambah 2 dah kurungan kuasa 2.
Tu. Oh. Oh, faham. Okey. Oh, saya tak perasan yang tu. Boleh. Sebab dia awak ambil kuasa 1 sini boleh juga. Boleh. Maksudnya, betul juga ni. Dia akan dapat macam ni. Another option dia akan dapat macam ni. 3x tambah 2 kuasa 2 per dengan berapa? Per 6. Dua. Per 6. Betul per 6. Kalau Nazi jawab 2 tadi betul. 2 betul. Tapi dia sebenarnya 2 darab 3. Sebab 2 tu kuasa atas ni dan 3 tu kat dalam ni differentiate. So dia akan dapat per 6. Betul. Siapa-siapa buat macam ni betul juga. So dia punya limit ni kena ganti macam ni lah. Betul Jawapan dapat 44 juga kan? Okay, so betul. Okay. Siapa-siapa yang tak faham, sebenarnya dia ada 2 cara lah. Yang ni sebab dia ada bracket kan. Siapa yang nak buat satu persatu macam ni pun betul. Ataupun dia boleh assume yang cara yang kuasa dekat luar ni tambah 1 bahagi dengan 1 tambah 1 and then darab dengan differentiate bahagian dalam. Siapa yang nampak macam tu betul lah. So dia akan dapat ni. Tapi dia tetap sama juga. Dapat jawapan dia macam 44. Cuma ganti yang 5 dengan 1 ni dia mudah lagi. Sebab dekat sini kita ada 1 je X. Jadi senang lah. 5 ni ganti dekat sini sekali. Yang ni ganti sekali. Berbanding yang tadi ni 5 ni kena ganti 2 tempat. Yang ni 1. Tapi jawapan dia tetap sama. Alright. Thank you Wani tanya. Saya pun tak ingat juga benda tu. Sebab kadang-kadang bila soalan simple macam ni, saya tak gunalah yang kuasa tu. Saya lebih kepada yang diintegrate satu persatu. Integrate 21 X kuasa 2 tambah 1 bahagi X kuasa 3 tambah 3X dx. Okay. First kali saya akan ambil U dulu. Jadi kalau untuk U tu kita ambil bahagian bawah kan. Jadi ingatlah kita akan buat macam ni. U sama dengan X kuasa 3 tambah 3X. Okay, differentiate. Seorang tolong beritahu jawapan dia apa dia? 3x kuasa tambah 3. 3x kuasa 2 tambah 3. Okay, right, betul. Okay, so bila awak dapat 3x kuasa 2 tambah 3, tujuan kita differentiate ni, tolong ingat saya ajar ni untuk awak faham tau. Bila awak nampak 3x kuasa 2 tambah 3, tujuan dia kita nak cancel out dengan atas tau. Jadi kalau kita nampak kat sini, dia memang tak ada nak cancel sebab ini ada 3 dengan 3. Jadi macam mana awak nak cancelkan dengan atas? Inilah gunanya kena faktor. So kena factor out ataupun faktorkan supaya dia akan dapat macam ni. 3 tarik kat luar, buka kurungan, X kuasa 2 tambah 1. Supaya nanti awak akan nampak mudah. Benda ni X kuasa 2 tambah 1, kita akan potong dengan yang atas ni nanti. Itu maksud dia. Okay? Jadi kalau dapat jawapan macam ni, tolonglah faktorkan dulu. So nanti bila kita tukar, maksudnya dx, ni du dx lagi tau. Ni du over dx lagi. Jadi bila kita nak ganti dx naik atas, du turun bawah. So dia akan dapat sini dx sama dengan du per 3 kurungan x kuasa 2 tambah 1. Okay, jadi ini adalah by substitution yang kita buat separuh tadi. Boleh faham tak setakat ni? Ni kita recall balik Boleh? Faham ada. Okay, right. Next. Nak buat apa next? Ganti. Yes, ganti. Ni gantikan sebagai U. dx ni gantikan du per 3x, 3 kurungan x tambah 2. Okay, nak mudah faham, awak letak je sama dengan kat sebelah ni. Ni kat sebelah ni. So kita akan gantikan lah. Integrate 21 x kuasa 2 tambah 1 ni salin per dengan kita ambil u tadi kan. So ni u kat bawah. Dan yang belakang ni bracket, it's supposed to be du over 3 x kuasa 2 tambah 1 and then bracket. Macam ni. Okay. So ni saya, siapa yang tak sempat salin nanti jam 5 saya akan bagi dalam WhatsApp group. Dan saya zoom kat sini dulu sini. So apa yang kita boleh cancel out? Kita boleh cancel x kuasa 2 tambah 1 ni cancel, dengan atas cancel semua. So apa yang tinggal di luar kurungan ataupun di luar integrate? 1/3. Okay, exactly. 1/3. Jangan tinggal pecahan 1/3.
So ni tarik letak kat luar. So dia akan dapat macam ni. Dia akan dapat sebab sama dengan 1/3 integrate 2, 1. Maka dia akan dapat sini 1/u du. Macam ni. Okey, jadi persoalan dia adalah sekarang 1/u bila kita integrate dapat apa? Ln U. Okey, betul, ln U. Jadi ni dia akan jadi kategori ln lah ni sebab 1/u dia akan dapat ln U. Okey, jadi saya akan buat macam ni. Sama dengan 1/3 ni salin balik 1/3 sebab dia tak ada efek pun. So dia akan dapat sini ln U. Okey, absolute value. Biasa letak tambah C kan? Betul tak? Biasa letak tambah C. Tapi disebabkan ini adalah definite integral, jangan letak tambah C. Awak kurungkan ln U ni sahaja dan letak limit 2, 1. Itu maksud dia. Jadi yang 1/3 ni jangan kurung sebab dia memang berada dekat luar. Okay, jadi dia akan dapat ln U. Setakat ni boleh faham tak? Faham. Okay, alright. Jadi sekarang jangan confuse, jangan pergi gantikan 2 dekat U salah sebab U ni kena ganti balik yang X yang asal. Jadi awak kena tulis balik kat sini sama dengan 1/3 ln absolute value X kuasa 3 tambah 3X tutup kurungan dan nanti ni limit dia kena letak 2, 1 ni. Okay. Alright, jadi sekarang kita ingat balik, recall balik kaedah definite integral iaitu kena gantikan limit atas dalam ni dengan tolakkan limit bawah. Okay, so kita akan buka lah kurungan besar dia. 1/3 ni kena letak kat luar. Okay, ni ln gantikan 2 kuasa 3. Okay, ni kurungan pertama tau, kurungan pertama. Tolak dengan kurungan yang kedua yang ganti 1 tu. Okey, dan pastikan benda ni kena letak kurungan besar dulu. Sebab dia adalah hasil darab, dia kena kira dulu semua ni, nanti dia kena darab dengan 1/3. Okey, jadi benda ni sebenarnya pecah kepada 2 kurungan. Okey, so yang ni tolak, tulis jugalah ln ni tak apa. Dia akan dapat absolute value 1 kuasa 3 tambah 3 darab 1 Ni saya nak tunjuk yang gantian X ni tadi. Ni gantian X ni. Okay. Alright. So sekarang ni kita kira 1/3 letak kat luar ni tetap kena ada. Okay. Ni dapat berapa ni? Ln 2 kuasa 3 tambah 3 darab 2. So dapat berapa? 2.6391. Okey, 2.6391. Okey, so kira 8 campur 6 14. Sorry kalau dapat ln 14. Ln kat sini tau, ln. Tekan kalkulator ln 2 kuasa 3 8 campur 6. 2.6391 betul. Kalau nak senang kira, sekejap saya zoom saya zoom sekejap. Ni awak kira 2 kuasa 3 dapat 8. 8 campur 6 dapat 14. Actually awak tekan kalkulator awak tu ln 14 sebenarnya. Tapi tak payah absolute value lah sebab dia positif kan. Awak tekan ln 14. So ln 14 dapat 2.6391. 2.6391 tolak dengan yang belakang ni pula awak kira 1 kuasa 3 1. Tambah dia dengan 3 dapat 4. Jadi sebenarnya awak tekan kalkulator awak tu ln 4. Berapa dapat ln 4 kalkulator? 1.3863. Alright, betul. 1.3863. Macam ni lah. Jadi sekarang awak kira balik benda ni semua ataupun nak senang tekan kalkulator semualah.
1/3. 1/3 darab dengan 2.6391 tolak dengan 1.3863. Okay, so dia akan dapat jawapan dia perpuluhan lah 0.4176. So sebenarnya yang bahagian atas ni sampai sini adalah by substitution. Yang kita belajar tu. Dia sampai sini, yang bahagian ni je yang kita buat definite integral tu. Yang kena ganti limit. Okay. Boleh saya proses soalan nombor 3? Boleh ke? Boleh madam. Boleh. Okay. Ayo jom. Okay, kita pergi pada soalan nombor 3. Nanti siapa tak sempat saya akan screenshot, saya letak dalam WhatsApp group Okay, so untuk X cos 3 ni kalau by part dia macam complicated sikit sebenarnya sebab dia ada dua bahagian. UV tolak integrate video. Saya biasa ajar pada pelajar 2-1 ni awak abaikan dulu. Ibaratnya macam kita differentiate ni dulu. Dia macam kita differentiate X cos 3 tambah ln X tu. Jadi saya akan padamkan dulu 2-1 tu. Nanti kita ganti juga nanti yang ujung nanti. So saya akan ambil U dengan DV. So kita labelkan dulu. Ini adalah X cos 3 adalah polinomial. Dan ln X ni adalah fungsi ln. Jadi U dia apa dia? Ln X. Yes, U dia adalah ln X sebab L PET. L dulu baru P. So ln X adalah U. Dan DV dia adalah X kuasa 3 dx. Okay. So kita differentiate. So dapat du over dx 1/x. Dan jadikan sebagai du sebagai penyebut. So bila du sebagai penyebut, dx naik atas lah. Jadi dia akan dapat dx/x. Okay, settle kat situ. And then kita fokus dekat integration. So integration dia akan dapat v sama dengan integrate x kuasa 3, dia akan dapat x kuasa 4/4. Tambah c, tak perlu tulis lagi Okay, dah settle. Ini dia punya by parts. Okay, so kita akan masuk dalam formula. Maka formula dia adalah UV tolak integrate video. Limit 21 tu jangan sekali lagi kita abaikan dulu. Kita fokus pada teknik dulu. So dia akan dapat sini U dia adalah ln X. Tapi kan sebenarnya kalau ada pelajar yang faham, dia boleh tulis limit je kat sini. Integrate X kuasa 4/4. Macam ni. So UV tolak integrate video. So dia akan dapat jawapan kat depan ni adalah X kuasa 4 ln X/4 tolak dengan sini tolong simplify dulu. Bila kita simplify, potong X ini potong dia akan jadi X kuasa 3 lah. Okay, so bila kita integrate X kuasa 3/4 dapat anyone? X kuasa 4/16. Okay, betul. Dia akan jadi X kuasa 4/16 dan tambah dengan C. Okay, ni adalah kaedah by parts yang asal yang kita pernah belajar. So kat mana kita nak bezakan yang dia ada definite integral tu? Ingat tak tadi limit dia kat sini kan, iaitu 21. Ni 21. So saya tulis balik kat sini. Jadi dekat sini saya boleh padamkan X tambah C ni. Saya boleh letak dekat sini, gantikan terus sebagai 21. Tu maksud dia. Okay, jadi sekarang 2 ni dia akan ganti pada berapa tempat X? Ada berapa X kat situ? 3. 3. Exactly 3. So sini 1, 2, 3. Okay, gantikan je lah. Jadi tadi kan yang ada tambah C tadi saya hilangkan terus, gantikan 21. Sebab sebenarnya dia datang dari sini ni. Ni pun ada 21 ni patutnya. Ni 21 ni. Cuma tak perlu tulis lah sebab takut confuse kan. Jadi ujung tu je. Okay, so kita akan gantilah. Alright, so saya nak minta awak kira sekarang So ni ganti dulu yang pertama, tolak gantikan yang kedua. So dia akan dapat sini 2 kuasa 4 ln 4 per ln 4. Kenapa ln 2? Ln 2 bagi 4
tolak dengan 2 kuasa 4 per 16. Ini pula 1 kuasa 4 ln 1 per 4 tolak dengan 1 kuasa 4 per 16. Ni kalau nampak saya ganti ni 2, ini 1. Okey, tekan kalkulator 2 kuasa 4 ln 2, so 2 kuasa 4 ln 2. Kalkulator saya ni jenis yang ada kuasa. Just tulis kalkulator lagi. Tak keluar. Ln 2 per 4 tolak dengan 2 kuasa 4. Berapa dapat yang kurungan pertama nilai dia? Siapa nak try? Yang first Farid boleh, Farid. Berapa dapat Farid? 1.7726. Okey, betul. 1.7726. Yang lain sebab saya tak boleh nak check, jadi make sure awak cuba Kalau ada masalah nanti di akhir kelas nanti tolong stay. Takut ada yang tak tahu nak tekan. Okay, so settle yang ni. So nanti next kita ganti 1 pula. Sebab benda ni memang betul-betul kemahiran awak nak tekan dalam kalkulator lah. Okay, berapa dapat? Saya tak tunjuk lagi ni berapa. 1 kuasa 4 ln 1 per 4 tolak 1 kuasa 4 per 16. Berapa guys ni? Yang nak cuba boleh buka mat tau. Negatif 0.0625. Negatif 0.0625. Okey, betul. Sini make sure telah letak negatif negatif 0.0625. So nampak tak kat sini bila dia ada negatif dengan negatif dia akan jadi positif lah tambah. So bila nak kira total jawapan akhir 1.7726 tambah dengan 0.0625. So dia akan dapat jawapan dia 1.8351. So inilah final answer untuk jawapan soalan ni. So kalau nampak dekat atas ni dia masih gunakan by parts macam biasa, pilihan yang sama. Beza dia dekat bahagian ni je. Sebelum ni kita letak tambah C. Kalau ikutkan definite integral indefinite, tambah C, stop sampai ni jawapan. Habis sampai sini je. Tapi bila definite dia kena extra 1-2 step lagi untuk kira dapat jawapan. Jadi sekarang kita akan buat partial fraction dulu. So kita akan buat partial fraction. Maknanya kita akan fokus pada 5x tolak 7 x tolak 2 kuasa 2 sama dengan ada 2 bracket sebab dia kuasa 2 kan repeated. Yang ni x tolak 2 dan yang ni x tolak 2 kuasa 2. Dan yang ni dia akan dapat A, yang ni dapat B. Okey. So inilah maksud dia. Jadi yang ni bila kita darab dengan A, so kita akan tulis kat sini x tolak 2. Yang lain yang mungkin senyap, saya harap awak cubalah jangan buat benda lain pula nanti Kang tak faham topik ni. So yang ni kita potong dapat potong. So dia akan dapat 5x tolak 7 sama dengan A x tolak 2 dan tambah dengan B sebab yang ni dipotong semua. Ni ingat yang ni potong dengan kuasa dia. Yang ni potong keseluruhannya. Jadi dia akan dapat B sahaja. So kita gantikan punca dia adalah X sama dengan 2. So dia akan dapat sini 5 darab 2 tolak 7 sama dengan X2 bila ganti dekat sini dia akan jadi kosong. So dia akan dapat B je lah. So 5 darab 10 3. Okay, so B dia dapat 3
D dapat 3. And then punca yang kedua yang kita boleh gantikan selain daripada 2 lah. So kita nak senang kita ambil kosong. Jadi kita akan dapat sini 5 kosong tolak punca. A tak tahu. Kosong tolak 2 dan tambah dengan 3. 7. Okay, so dapat berapa A? Yang nak saling boleh saling. 5. Dapat berapa? Korek? Berapa? 5. Okey, betul dapat 5. Okey, right. So ini sama sebiji dengan konsep partial fraction yang kita buat. So beza dia adalah bila kita nak integrate, maka jawapan akhir dia. Siapa yang tengah follow saya sekarang, salin je dulu, and then kalau ada soalan boleh buka mic nanti. Saya buka sec integrate x tolak 2. So A dia 5 tambah dengan B adalah 3, x tolak 2 kuasa 2 yes. Okay. So bila kita integrate, dia akan dapat sini apa dapat? Siapa nak try jawapan dia? Siapa nak try? Apakah jawapan integration dia? 5 ln x tolak 2. Okey lagi? Betul? Belakang dia? Tolak 3 per x tolak 2. Okey betul. Tolak dengan 3 per x tolak 2 dan tambah dengan C. Okey. So ini jalan kerja yang kebiasaannya awak akan buat kalau partial fraction setakat yang awak faham. So bila masuk definite integral, okay, saya akan letak sini limit dia. 5, 3 saya letak sini sebab dia bagi limit 5, 3 kan. Jadi awak akan padam tambah C ni. Okay, buka bracket besar, inilah jawapan dia yang awak kena ganti, iaitu 5 dengan 3. Okay, so sekarang saya dah tunjuk cara macam mana nak gantikan definite integral yang limit tu, dan awak kena buat gantian lah. Bracket pertama tolak dengan bracket kedua. Okay, so bila awak tunjuk dalam jalan kerja awak yang awak gantikan limit atas 5 ke dalam ni dulu, dapat sinilah, sini dengan sini, dan gantikan limit 3 ni sini dengan sini. Saya kebiasaannya saya minta pelajar cuba simplify dulu sebelum masuk kalkulator. Maksudnya macam ni, awak boleh kira terus ni, 5 tolak 2 ni sebenarnya adalah 3. 5 tolak 2, 3 kan. So patutnya awak tekan kalkulator, simple je lah. Awak tekan just 5 ln 3 tolak dengan bawah ni pun 3 juga dapat ni. So kalau 3 per 3 dia akan dapat 1. Sebenarnya boleh masuk simple je kalkulator awak. 5 ln 3 tolak 1. Okay. Dan yang ni pula tolak dengan yang, supaya awak minimumkan complicated function dalam kalkulator awak tu. Yang ni pula 3 tolak 2 dia akan dapat 1. So it's supposed to be dalam kalkulator awak tekan tu ialah 5 ln 1. Dan 3 tolak 2 ni pun dapat 1 juga. So 3 bahagi 1 dia akan dapat 3. So akan masuk kalkulator awak 5 ln 1 tolak 3. Ini Jadi kalau simple macam ni sebenarnya boleh masuk direct dalam kalkulator awak. Jadi kalau nak tekan kalkulator tu maknanya bracket 5 ln 3 tolak 1 untuk kurungan tolak dengan 5 ln 1 tolak 3. Berapa dapat jawapan akhir dia?
Tapi kalau nak tekan, nak kira satu boleh juga ni dapat ini. Tapi kalau kira terus pun tak apalah. Berapa final answer dia? 7.4931. Okey, betul. 7.4931.